Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, bagus. Amani. Okey, hari ni ada yang bermasuk tadi, selamat datang. Kita buat camp ni, camp bestari solat hari ni ya, camp bestari solat. Setakat ni kita ada Aiman Faris, Muhammad Akram. Siapa Muhammad Akram ya? Saya lupa dah. Muhammad Nur Hafiz, Ni Amani, kita ada Amar, Afia, Balqis. Yang ini yang sempat masuk sekarang lah. Ya. Kehadiran kamu direkodkan. Cuba tulis Muhammad Akram, siapa yang guna email Muhammad Akram ni? Siapa? Ataupun bagi tahu cakap. Amira Sofia. Akilah Safia. Okey, Akilah ya. Muhammad Akram nama awal lelaki tapi tak tengok Akilah. Akilah Safia. Anak cikgu Syida ya? Okey. Kita ada modul bersama kita ya, modul KBS. Oh, Amira Sofia, bukan Akilah Safia. Amira Sofia. Okey, Amira. Kita pastikan kamu bawa bersama modul KBS kamu, tapi Ustazah nak terangkan yang sama jugalah. Kita hari ini kita akan buat camp bestari solat. Selalunya kalau bersemuka, kita buat camp secara ramai-ramai kan, ataupun inilah bersemuka lah kan, kita ambil waktu lain ataupun jumpa kita buat hari Sabtu, datang sekolah hari Sabtu kan. Okey, tapi kali ini dah dengan kekangan yang ada, jadi panitia PKN Islam, cikgu Ustazah semua ni menetapkan kita buat masing-masing dalam kelas sendiri. Okey, jadi waktu pendidikan Islam ni lah Ustazah ambil, kebetulan kita pun dah baru habis ujian hari tu, minggu sebelum ni kan. Jadi hari ini, minggu ini kita buat camp bestari solat 2 minggu. Untuk tahun 4 ada beberapa tajuk, jadi kita kena buat 2 minggu lah. Dengan Selasa baru ni sepatutnya kelas kamu ada tapi dah cuti kan, cuti Maulidur Rasul. Jadi kita mula hari ini hari Khamis, kemudian minggu depan ada lagi, hari Selasa ada lagi. Okey, hari Khamis ada lagi, minggu setelah lagi nanti baru dah tak ada camp bestari solat. Tapi Ustazah nak buat ulang kaji peperiksaan yang lalu. Okey. Ya. Jadi semua orang dah hantar kertas peperiksaan. Ada yang belum hantar kertas? Okey, alhamdulillah. Okey. Dah hantar, alhamdulillah, bagus. Ya, harap semuanya elok-elok sahajalah ya, keadaan kertas tu ya, keadaan kamu menjawab dengan baik. Okey. Jadi hari ini kita nak buat camp bestari solat. Okey. Yang buku modul tu kamu pegang, kamu buat latihan dalam tu nanti, kemudian kamu akan kena pulangkan semula. Okey, untuk pengetahuan kita ada sediakan hadiah. Yang pertama kita sediakan buku tu nanti jadi hak milik kamu ya. Buku tu kita gunakan duit untuk membeli buku ni, kemudian kita bagi sagu hati. Sagu hati kali ni berbentuk keychain ya, masing-masing dapat dah ya keychain. Kemudian okey, keychain comel-comel, keychain kartun Ustazah tengok kan. Kemudian kita ada juga sediakan hadiah untuk peserta terbaik. Okey, cubalah dapatkan ya. Ya, Ustazah nak 2 orang lah dari kelas ini, ya, seorang lelaki dan seorang perempuan. Okey, tinggal hadiah yang tu je nanti kita akan nilai lah, nilai daripada Google Meet, penyertaan Google Meet, keaktifan kamu, kemudian kita akan tengok jawapan kamu kat dalam latihan tu nanti. Okey. Okey, seterusnya Ustazah nak minta lah sebelum kita masuk, Ustazah nak minta seorang baca doa dulu. Aiman Faris, cuba buka mic dan baca doa. Doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taf alaina hikmataka wa isu
علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Amin. Alhamdulillah. Allahumma ftah ya. Allahumma ftah alaina. Okey, selamat datang Siti Hajar ya. Masuk. Alhamdulillah. Jadi kita baru nak mula. Kita akan mulakan. Tengok pada slide. Ya. Slide ni, inilah buku masing-masing dah dapat warna pink. Untuk tahap 2 dia warna pink. Untuk tahap 1 dia warna biru. Okey. Buku ni kalau kamu tengok muka surat pertama atas sekali, dia ada nama penulis buku tu. Tengok atas sekali siapa orangnya, kamu kenal ke tak kenal. Kan? Ustazah Hasniza, wakil sekolah kita. Buku ni peringkat negeri ni. Negeri Perak menggunakan buku ni lah, modul ni lah. Okay, ada sekolah yang guna, ada sekolah tak guna. Okay, Ustazah ambil yang penting-penting saja. Kamu tengok muka surat yang ni, Ustazah nak kamu isi maklumat diri kamu Jangan kosong. Nanti kamu kena hantar buku ni semula. Jadi pastikan ada terisi lah, kalau kosong nanti Ustazah tak tahu ni buku siapa. Jadi bahagian maklumat diri ni kamu isi, nama kamu tulis, kemudian kelas dan sekolah. Okey, kemudian okey, kita masuk tajuk kita. Jadi untuk tahun 4, kalau kamu tengok bahagian tajuk tu, dia ada banyak tajuk. Dia campur sebab dia tahap 2, dia campur tajuk tahun 4, tahun 5, tahun 6. Jadi macam kamu ni tahun 4, jadi macam apa, Ustazah akan buatkan kem solat, kem bestari solat ni untuk tajuk tahun 4 sahaja. Ya, kamu tak belajar lagi tajuk tahun 5 dan tahun 6, jadi takkan kamu nanti nak kena buat latihan yang tu kamu tak faham lagi kan. Kita nak mengajar dalam ni pun sedikit kekangan Okey, kita tengok yang pertama. Ini memang untuk tahun 4, iaitu tajuknya wuduk. Walaupun masing-masing dah pandai ambil wuduk, tak apa. Untuk kem solat ni sebenarnya kita nak perbaiki kat mana ada kepincangan sedikit-sedikit kan. Kadang-kadang kita terlupa, jadi bila kita buat kem solat ni kita menambah lagi. Kita tambah lagi pengetahuan kita, dan kita kukuhkan lagi Okey, jadi kamu boleh nampak, boleh buka muka surat 6 muka surat 6. Okey, tajuk pertama iaitu wuduk boleh tengok tu, mari wuduk, apa dia tu, niat wuduk. Kan nampak niat wuduk. Okey, yang pertama dekat atas tu niat wuduk. Okey, Ustazah nak seorang baca. Siapa nak baca, buka mic. Saya. Okey, Amani. Silakan Amani. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Saya berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okey, bagus. Okey, niat yang bawah tu atau cuba baca niat bawah tu pula. Atau nawaitu rafa'al hadatsil asghari lillahi ta'ala. Sahaja saya mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, terima kasih Amani. Okey, ni niat wuduk. Niat wuduk. Ni kamu dah belajar dari sedari pra lagi, kamu dah diajar benda ni kamu dah ingat, dah buat kan. Kalau kita buat selalu, kalau kita buat hari-hari, insya-Allah ingatlah. Okey, selalunya kita ambil niat yang mudah ni lah, yang pertama tu kan. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Okay. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Okay. Itu niat tu dia lintasan di dalam hati kita. Kalau kita tak cakap dekat mulut tapi dalam hati kita, aku nak ambil wuduk, pun dikira yang penting lintasan dalam hati, bukan lafaz mulut kita tu. Okay. Ataupun boleh juga kita niat yang panjang sedikit. Ini kita jarang gunalah, tapi ada yang guna, baguslah, sama je. Nawaitu
raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala sahaja aku. Raf'al hadasil asghari, mengangkat hadas kecil. Wuduk ni tujuannya untuk mengangkat hadas kecil. Hadas kecil tu apa? Ingat lagi? Hadas kecil contohnya ya, keluar sesuatu daripada dubur ataupun kubul. Kita kencing, kita berak, kita kentut, kan keluar sesuatu. Itulah dia hadas kecil. Lepas tu ada lagi hadas kecil, tersentuh tangan, kan, tersentuh kulit antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram, kan. Okey, itu. Dan beberapa lagi lah, itu semua hadas kecil. Jadi bila nak mengangkat hadas kecil, nak hapuskan hadas kecil adalah dengan wuduk. Sebab tu dalam niat tu sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala. Okey, boleh faham ni? Faham. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih. Okey, ada yang nak masuk? Okey, kita itu niat wuduk. Yang pertama niat wuduk. Saya yakin masing-masing dah hafal. Dah hafal belum? Dah. Okey, bagus. Itulah kalau kita bersemuka boleh susah tanya seorang dengar, seorang cakap kan. Seorang baca niat. Tapi tak apa. InsyaAllah yang ni saya yakinlah kamu dah dah hafal lah. Okey, yang kedua kita masuk. Pertama tadi niat wuduk. Yang kedua rukun wuduk. Ada berapa rukun wuduk? Okey, kita tengok satu persatu. Rukun wuduk. Ya, yang pertama, rukun wuduk yang pertama adalah niat. Macam-macam bunyi daripada Muassazah ni kan. Abaikan. Rukun wuduk yang pertama niat. Niat tu apa? Yang tadi kita baca tu lah. Tu niat. Jadinya menyebut atau lintasan di dalam hati. Itu yang saya cakap tadi tu. Lintasan dalam hati kita terfikir ataupun terdetik dalam hati kita ambil wuduk. Kita tengah basuh-basuh tangan, aku nak ambil wuduk. Jadi itu pun dah dikira niat. Ya. Okey, dan sahaja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Maksudnya dalam hati kita ni memang kita nak berniat. Memang kita nak berwuduk. Kan? Kadang-kadang kita pernah juga kita basuh muka, kita basuh tangan, kita basuh muka tapi kita tak ada niat pun. Dalam hati kita memang bukan nak ambil wuduk pun, nak cuci muka je. Kan? Ataupun kita baru balik dari luar rumah, kita basuh tangan dengan sabun beria, kita basuh. Memang bukan, dalam hati pun memang tak ada terlintas pun kata nak ambil wuduk kan. Jadinya itu tak adalah wuduk. Jadi yang wuduk ni dia terlintas dalam hati, itu dijadikan niat. Dia terlintas dalam hati kita nak buat sesuatu tu, itulah niat kita. Okey, kita faham ya niat yang pertama. Okey, seterusnya tu muka surat 6. Kita tengok pula muka surat 7. Muka surat 7 kita ada gambar ni lah. Yang pertama tadi niat, yang kedua apa? Membasuh muka. Jadi kena ingat rukun wuduk ada ada berapa? Ada 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka. Tengok keadaan basuh muka tu. Macam mana basuh dia punya tahap dia punya had basuh muka tu. Okey, ya. Dia dah warnakan tu, dia dah tanda lah kat situ. Jadi semua yang termasuk dalam kawasan tu adalah muka kita. Ya, sampai ke tepi, ke depan telinga ni, anak telinga ni. Ya. Dari tepi anak telinga ni, ya, ke anak telinga kanan, anak telinga kiri. Itu semua dalam muka. Itu dari sudut tepi sini. Kalau dari sudut atas ke bawah ni, daripada mula anak rambut kita tumbuh. Ya. Anak rambut kita kat kepala tu kan. Ya. Lepas tu sampai bawah dagu ni. Ya, sampai bawah dagu. Dia dah tunjuk tu. Okey, ya. Jadi itulah anggota muka yang kena kita basuh. Yang perlu dibasuh semasa wuduk. Jadi kalau basuh muka, main basuh macam tu
campur je air, kita campur air lepas tu tapi kita tak gosok. Belakang tepi dekat belakang pipi sikit ni, dekat-dekat dengan telinga ni tak kena pun. Tak jadi wuduk dia semua dia gosok depan je, dia gosok depan muka sahaja. Dekat bawah dia tak kena, dekat atas anak rambut ni tak kena, dan dekat depan dengan telinga ni pipi dia yang dekat-dekat dengan telinga ni tak kena, tu tak jadilah wuduk. Jadi bila kita berwuduk pastikan sempurna dia kena semua apa yang kita anggota muka tu kena semua, kena air. Okey, panjangnya daripada tempat tumbuh rambut hingga ke bawah dagu. Tumbuh rambut kat atas ni, kat depan ni anak rambut ni sehingga ke bawah dagu. Macam mana kalau orang tu kepala dia botak tak ada rambut? Macam mana? Jadi kena tak apa, ambil daripada tempat kebiasaan orang tumbuh rambut. Dia sebelum botak tu pernah juga dia ada rambut kan. Biasa ambil kat situ bermula anak rambut tu. Okey, kemudian lebarnya itu panjang lebarnya daripada telinga sebelah kanan hingga ke telinga sebelah kiri. Telinga tu tak masuk lah, depan telinga tu, anak telinga tu. Sebelum masuk lubang telinga tu. Okey. Jadi ada rambut yang tumbuh dekat tepi sini kita panggil sideburn tu macam yang ni, itu pun termasuk. Pastikan basuh betul-betul. Pastikan sideburn kamu tu terkena. Sebab tu kalau orang perempuan kadang rambut dia panjang, dia ikat rambut ke belakang, udah tak terkena yang kawasan situ kan. Yang dia main sapu je tak kena. Kadang sideburn tu tu kalau ni sebaiknya tarik sikit anak rambut sideburn tu, rambut yang kat tepi telinga tu tarik sikit, basuhkan dia sekali semasa kita basuh muka. Sebab dia termasuk kawasan tu. Okey. Boleh faham ni Okey, kita tengok rukun yang ketiga pula. Tadi yang kedua. Rukun yang ketiga, membasuh tangan hingga ke siku. Ni tangan hingga ke siku sini. Sebab tu kena basuh betul-betul. Jangan siku tu tak kat sini je. Sebaiknya kena lebih sikit kat sini. Lebih sikit kat siku tu. Okey. Jadi dia kata apa? Membasuh tangan hingga ke siku dengan memulakan tangan kanan dahulu. Kemudian tangan kiri. Buat kanan dulu, lepas tu baru buat kiri. Dimulai dari hujung jari ni. Hujung jari ni dengan menyela jari jemari. Menyela. Apa maksud menyela? Maksudnya kita celah-celah jari tu pastikan air masuk juga. Dan menggosok air ke tangan hingga ke siku. Kadang tu orang biar je. Dia lalu je tak air dia biar air lalu je dekat tangan dia. Dia tak gosok. Sebaiknya kita gosok. Gosok tu untuk apa? Untuk meratakan air tadi. Okay, kadang-kadang ada sesuatu yang melekat dekat tangan tu yang menghalang air. Contohnya seletip kamu ke, kamu buat kerja, buat seni apa semua, tiba-tiba kamu ada selotip terlekat dekat tangan ataupun gam. Gam tu kalau tak digosok, dia melekat lagi. Kena air pun dia kena gosok baru dia hilang. Sebab tu kita kena gosok tangan kita sewaktu kita berwuduk. Kalau kita tak gosok, kita tak rasa, kita tak tahulah kan. Bila kita gosok baru kita perasan ada selotip. Cabut. Ada gam, dia licin-licin. Kena gosok sampai hilang benda-benda licin-licin tu, gam tu. Okay, ataupun mak kamu, ayah kamu tengok siang ikan kan, ada siang ikan. Sisik ikan tu kadang melompat-lompat dia bila sisik ikan tu kadang terbang sana sini, rupanya melekat dekat tangan kan. Kena anggota wuduk kita. Kalau tak kena anggota wuduk tak apa, ni kena bahagian anggota wuduk. Lepas bila kita ambil wuduk, kita tak gosok macam tangan kita tak gosok air tu, ikan tu dia dah melekat, sisik tu dia dah melekat, dia tak cabut. Melainkan kita cabutkan. Kita gosok baru dia tertanggal.
Kan? Kalau kita tak perasan ada jenis-jenis benda-benda yang berada di anggota badan kita yang kita tak sedar. Jadi bila kita berwuduk, gosok sekali sambil menggosok. Okey, kalau untuk tangan jangan kata dari siku sampai sini je. Yang hujung jari ni pun kena hujung jari ni kena. Sebab itu bila tak ada air, bila air lalu tangan tu kamu kuncupkan dekat celah-celah kuku tu pun cuba bagi masuk air kat celah-celah kuku tu, lepas tu baru lalukan air. Okey. Kemudian itu yang ketiga membasuh tangan hingga ke siku. Pastikan siku tu jangan cukup-cukup siku, lebihkan sikit. Lebihkan sedikit. Okey, yang keempat, menyapu sebahagian kepala. Sapu. Untuk kepala kita tak panggil basuh. Pertama tadi muka, membasuh muka. Betul, kita basuh muka. Kedua, membasuh tangan. Betul, kita basuh tangan. Maksudnya kita lalukan betul-betul air tu dekat tangan. Yang seterusnya, kepala. Kepala ni kita sapu sahaja. Bila sebut sapu tu maksudnya sikit saja kita guna air untuk sapu kepala. Bukannya kita basuh kepala habis lencun-lencun. Basuh kepala macam mandi lah kan. Kemudian kita Imam Syafi'i kita sapu sahaja sebahagian. Sebahagian tu 1/3 daripada kepala. Atas ni sahaja pun dah cukup. Sebahagian kepala. Kalau kamu tengok ada orang lain mazhab lain, mungkin orang Arab ke, dia kena macam kalau mazhab Imam Maliki, dia kena semua, bukan sebahagian, dia kena semua. Dari depan dia tarik pergi ke belakang, lepas tu dia pergi ke depan balik. Kalau orang lelaki rambut pendek senang lah. Kalau orang perempuan kan rambut panjang apa semua, nak kena sapu kepala semua. Okay, tapi itu mazhab lain. Kita mazhab Syafi'i sebahagian sahaja. Jadi mudah. Ambil air, tadah air dengan tangan dekat pipe tu. Lepas tu kita sapu. Tadah air, sapu. Sapu bukannya kita ambil air tu kita siram kat atas kepala tu. Bukan macam tu. Basah habis macam baju-baju kamu. Sapu tu maksudnya basahkan tangan, kena sapu dekat kepala. Okey, mudah sahaja Okey. Okey, lebih afdal adalah di bahagian ubun-ubun kepala. Ubun-ubun tu kat mana? Ni kat depan ni lah. Kat depan kepala ni lah ubun-ubun. Orang Melayu panggil ubun-ubun. Kalau kamu tengok baby kecil, ataupun kanak-kanak bawah 2 tahun tu, kamu tengok kepala dia, perhatikan. Kadang-kadang ada orang kan rambut tak banyak lagi, ada yang rambut lepas cukur. Bahagian dekat kepala tu dia ada macam berdenyut nadi. Berdenyut-denyut, gerak-gerak dekat kulit kepala tu. Lembut je bahagian tu. Kepala kita yang keras, tapi bahagian depan tu lembut sikit. Itulah ubun-ubun. Itulah kawasan ubun-ubun tu. Bahagian depan. Kalau bahagian tengkorak kat belakang ni dia keras dah. Okey. Itu rukun keempat. Menyapu sebahagian kepala. Kepala ingat bukan rambut. Ada orang kata sapu rambut. Sebab selalu dia tengok orang sapu rambut, dia kata menyapu rambut. Bukan rambut. Kalau rambut, orang yang panjang tu senang lah sapu rambut, ambil ujung rambut tu, sapu ke ujung tu je. Tak betul. Dia kena kepala. Kepala. Okey, dia sapu bukan basuh. Dia yang lain. Okey, seterusnya. Rukun yang seterusnya ialah membasuh kaki hingga ke buku lali. Mana buku lali? Tu. Nampak tu dia bulatkan dah tu. Warna merah. Itulah buku lali. Orang Melayu kata buku lali. Buku dekat kaki kan. Okey, ini buku lali. Jadi kena sapu kaki tu daripada hujung jari. Kena basuh. Kalau celah-celah jari tu kena kita, sebab tu kita kena guna tangan kita. Walaupun membasuh kaki, kita kena guna tangan kita masuk celah-celah jari. Kalau
sunatnya kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dia sunat kita gunakan jari kelingking. Tahu jari kelingking? Jari kelingking tangan kiri, bukan tangan kanan, tangan kiri. Ambil jari kelingking, kemudian masuk celah-celah setiap jari kaki tu sambil membasuh, sambil air lalu basuh kaki, masukkan jari kelingking dekat celah-celah jari kaki, untuk membersihkan kaki. Kemudian tapak kaki tu pun kena basuh. Kadang-kadang kita pijak macam-macam, kita pijak macam-macam tak sedar melekat. Selotip ke kan, dia melekat selotip dia dah. Dah habis semayang tengok, ya Allah ada selotip melekat. Baru nak cabut. Maksudnya apa? Wuduk tadi tak sah. Kena ambil wuduk balik semula, solat balik semula. Sebab tu jangan buat main-main, jadi benda tu dia jadi tak sah. Bila tak sah kena ulang semula dari awal. Okey ya. Kaki ni kena betul-betul tapak kaki selalunya sebab kita pijak macam-macam. Ya. Jadi pastikan kita basuh dengan air tu, tangan kita gosok tapak kaki dekat celah-celah jari kita. Kita inilah masukkan jari kelingking tangan kiri kita masuk kat celah-celah jari kaki dan tapak kaki kita basuh. Okey, sampai buku lali, tak payahlah sampai lutut ya, sampai buku lali. Lebih sikit, lebihkan sedikit pun tak apa. Sebaiknya lebihkan sedikit lah supaya dia lebih lagi tak ada was-was lah, jangan cukup-cukup aja. Okey, tu dia. Ni membasuh kaki. Basuh kaki kanan dahulu, kemudian diikuti dengan kaki kiri. Okey. Itu yang kelima. Rukun yang keenam yang terakhir ialah tertib. Apa dia tertib? Ustazah pun tak faham kenapa dia pupuk gambar orang dah semayang ni. Tertib ialah mendahulukan perkara yang mesti didahulukan dan mengakhirkan perkara yang mesti diakhirkan. Maksudnya kena ikut susunan. Basuh muka dulu, lepas tu basuh tangan, lepas tu sapu kepala, lepas tu basuh kaki. Kena ikut susunan yang tu lah. Tak boleh lah basuh tangan dulu, lepas tu basuh muka, basuh kaki, lepas tu baru nak sapu kepala. Tu tak tertib. Tertib maksudnya ikut susunan dari awal. Bermula dengan niat, lepas tu basuh muka. Niat kita tu, saya cakap tadi, niat tu lintasan dalam hati. Dia lintasan dalam hati. Masa bila? Masa kita dah tadah air untuk basuh muka, masa tu kita pasang niat dalam hati. Sambil tengok air tu penuh dalam tadahan tangan tu, sebelum nak angkat sapu ke muka tu, kita dah niat dalam hati. Dalam hati kita saja, aku berwuduk kerana Allah Ta'ala tu, basuh muka. Okay, itu pertama niat, kemudian basuh muka, basuh tangan hingga siku, basuh kaki, last kali tertib. Okay. Sapu kepala lupa ya. Basuh tangan hingga siku, sapu kepala, basuh kaki, last sekali tertib. Okey. Itulah rukun-rukun wudu. Ada 6 rukun wudu. Boleh ingat tak ni? Boleh. Okey, bagus. Benda ni kamu dah praktik. Jadi benda ni kamu dah biasalah. Dah tahu dah. Tapi mana pergi basuh telinga? Kenapa tak ada basuh telinga? Okey, yang itu adalah sunat ya. Perkara-perkara sunat wuduk yang lain, kita basuh tangan ni. Sebelum kita nak berwuduk, kita kena basuh tangan kita dulu. Basuh tangan hingga ke pergelangan tangan. Sebab kita nak jadi tangan kita ni, nak jadikan cebok. Tahu cebok? Ya. Jadi pastikan tangan tu bersih dululah. Itu antara sunat yang wudu ya. Basuh tangan, kemudian baca bismillah. Bismillah bukan baca doa, bukan baca niat. Baca bismillah. Kita nak buat apa-apa mesti kena mula dengan bismillah. Nak berwuduk pun kita mula bismillah. Bismillah pun adalah sunat. Kemudian apa lagi? Kita kumur-kumur, masuk air dalam mulut, kumur-kumur, kita buang. Itu pun sunat. Kemudian kita masuk air dalam hidung, sedut sikit kita buang. Itu pun adalah sunat. Ya. Kemudian basuh muka tu barulah rukun. Basuh muka. Kemudian yang basuh telinga tu pun termasuk juga dalam sunat. Okey. Jadi rukun dah selesai. Kita tengok seterusnya.
Setakat ni boleh faham ya? Boleh faham dan kena ingat. Okey. Ada video cara berwuduk dengan sebotol air. Okey, nanti kamu buat sendirilah, dalam buku kamu ada QR code ni. Kamu boleh cek sendiri, saya lupa nak tengok videonya. Okey? Ni dia nak tunjukkan kita macam mana nak berwuduk menggunakan sebotol air. Masa tu tak ada air pipe. Contohnya kamu pergi bermusafir, pergi berjalan kat mana-mana, dah masuk waktu nak solat, kena ada wuduk tapi tandas tak jumpa ataupun apa-apa tempat air ni tak jumpa kan, air pipe tak jumpa, ataupun ada tapi ramai sangat orang tengah beratur. Kita dah malas nak tunggu. Okey, boleh gunakan botol air di dalam, botol air mineral. Boleh. Pastikan air tu air yang bersih lah, maksudnya air mutlak. Jangan air yang dalam botol tu air yang kamu dah guna. Tak boleh. Contohnya kamu dah basuh apa-apa, kamu tak ada air dalam tu, dalam botol tu, kemudian kamu nak ambil, nak gunakan untuk berwuduk, tak boleh. Itu dah jadi air mustakmal. Air mustakmal tak boleh. Kemudian air mutanajis pun tak boleh. Air mutanajis apa? Air yang ada najis dalam dia. Air longkang kamu ambil, air kotor lah kan. Tak boleh. Pastikan air tu air yang bersih, air mutlak. Contoh air mineral water tu kan, kamu beli dekat Petronas ke mana ke, dapat sebotol air, jadilah kan untuk kita berwuduk. Okey, dia tunjukkan kat sini cara-cara berwuduk menggunakan sebotol air. Okey. Ni tengok. Pertama buat perkara yang sunat dulu. Dia tuang air dekat tangan, dekat tapak tangan, kemudian dia basuh pergelangan tangan tu. Okey, sebab saya cakap tadi, kita nak jadikan tangan kita ni sebagai cebok ataupun gayung kita kan, untuk membasuh anggota yang lain. Okey, seterusnya yang pertama, membasuh kedua belah tangan. Tadi tu yang sunat tu lah. Membasuh kedua belah tangan dengan air sebelum menyapu anggota wuduk tadi tu. Kemudian itu yang sunat. Yang rukun, yang pertama rukun, seterusnya tuang lagi air botol tadi tu kat atas tangan, kemudian basuh muka menggunakan air tersebut. Yang maksudnya pastikan betul-betul kalau ada orang lain yang boleh tolong tuangkan, lagi bagus. Orang lain tolong tuangkan. Kita tadah tangan, kita basuh muka terus. Okey, kemudian kalau dia kata menuangkan air dari botol, kemudian kedua meratakan ke seluruh muka tanpa mengangkat tangan dari muka. Maksudnya selagi tak rata, kita jangan angkat tangan ni. Jangan angkat. Jangan kita basuh muka, kita dah angkat, kemudian tak rata, kita nak sapu-sapu sana sikit lagi, dia tak boleh. Dia sekali. Selagi tak angkat tangan tu, tu kali pertama lah tu namanya. Okey, kemudian sunat dilakukan 3 kali. Kalau air botol tu banyak, bolehlah buat 3 kali kan. Kalau air tu sikit aja, setengah botol je dapat, kena berjimat. Jadi yang sunat kita tak payah buat, kita buat yang wajib. Yang wajib sekali je, yang rukun tu sekali sahaja. Okey. Seterusnya, rukun yang kedua pula untuk membasuh tangan. Sama juga tuang air ke atas tangan kita, tapak tangan, dan kita basuh. Kita guna. Jangan angkat-angkat. Dia kata apa? Meratakan ke seluruh anggota tangan kanan hingga ke siku. Kemudian tuangkan air sekali lagi dan ratakan anggota tangan kiri hingga ke siku pula. Sunat buat 3 kali. Ratakan tu maksudnya jangan diangkat selagi tak rata tangan tu. Semasa kita gosok-gosok tu, jangan kita angkat. Kalau kita dah angkat, dia dah tak, ni kena ambil air baru, gosok pula seterusnya. Okey. Sampai kita yakin lah dia kena rata, dia rata ke seluruh kawasan yang kita anggota wuduk tu. Seterusnya, rukun ketiga pula untuk sapu kepala kan. Sikit je, sapu, tuang air sikit, tuangkan air, kemudian ratakan ke sebahagian kepala. Sunat dilakukan 3 kali.
Okey. Seterusnya kita tengok untuk basuh kaki pula. Rukun keempat basuh kaki, tuangkan air dalam botol, tuang kat tangan juga. Ya. Sebaiknya tuang kat tangan juga, tapi kalau ada orang yang tolong tuangkan, boleh juga terus tuang pada kaki. Yang tangan kita tu gunakan untuk mencuci kaki tadi. Okey, meratakan ke seluruh bahagian kaki kanan hingga ke buku lali. Pastikan sampai buku lali lah. Ya, jangan tak kena buku lali tu pula. Okey. Pastikan kena anggota wuduk tu, pastikan kena semua. Kemudian tuangkan air sekali lagi dan ratakan anggota kiri pula. Ya. Sunat buat 3 kali. Kalau air banyak bolehlah buat sampai 3 kali. Pastikan kanan dahulu kemudian kiri. Yang penting semua anggota wuduk tu ya, had dia tu yang kita dah tetapkan tadi tu, had dia tu pastikan kena rata kena air. Okey. Jangan kena sikit-sikit, ada yang tak kena, ada yang kena tak boleh. Dia tak jadi. Kalau kering kan dekat bahagian belakang buku lali tu kan dia macam kamu tengok kaki kamu kat belakang buku lali tu macam ada keting tu. Dia ke dalam sedikit kan, macam ada tulang, lepas tu tepi dia tu macam ke dalam sikit. Kadang tak kena air. Tak kena pun air. Kat situ kena, maksudnya kena ratakan lah dengan tangan kita. Kena ratakan air tersebut. Okey. Rukun yang seterusnya tertib. Tertib tu apa dia? Mengikut aturan, mengikut urutan dari atas, dari mula sampai sudah. Dari awal basuh muka, tangan, kepala, kaki. Tertib. Okey, setakat ni ada pertanyaan tentang nak ambil wuduk dengan botol? Ada apa-apa masalah? Okey. Faham ya? Bagus. Okey, bagus. Ambil wuduk dengan menggunakan sebotol air. Nanti bolehlah praktis kat sekolah ke, kat rumah ke, tapi kat rumah macam nak buat apa kan? Kalau kat sekolah kan ramai kamu berebut-rebut nak ambil Quran, nak baca Quran tu. Dah berebut-rebut tunggu dekat tempat wuduk tu. Kan? Boleh je kalau kamu ada bawa air kan, air khusus untuk berwuduk. Kamu dah tak ada air pipe kamu siap-siap dari rumah, bawa air mineral, bawa air tu pergi sekolah, jangan minum lah pula air pipe kan. Ya. Bila seorang kata jom kita baca Quran, pergi ambil wuduk pakai air tu. Nantilah bila-bila masa kalau ada rezeki kita cuba buat. Orang lelaki lah senang, orang perempuan susah sikit nak open-open, nak kena buka tudung apa semua kan. Kalau orang lelaki nanti Ustazah akan buat nantilah bila kita bersama muka, insyaAllah kalau jadi, ingatkan. Okey, kita guna botol. Okey, seterusnya itu tadi ambil wuduk menggunakan botol. Sekarang ni kita nak belajar batal wuduk. Okey, batal wuduk. Okey, dah sedia? Boleh sambung terus? Respon. Boleh sambung terus ke? Ke dah penat? Boleh. Boleh. Okey, bagus Akilah. Okey, sekarang kita ada berapa orang ni? Baru ada 5 orang juga berapa? Ada 7 orang. Okey. Batal bermaksud tidak sah. Bila orang sebut batal tu apa dia? Tak sah. Tak sah ya. Ataupun tidak berlaku lagi. Maksudnya kalau misalnya kata dia berwuduk, dia dah ada wuduk tu, tiba-tiba batal. Maksudnya wuduk dia dah tak ada, dah habis. Itulah maksudnya batal. Hari ni kita nak tengok apa dia perkara-perkara dia kata apa ni? Yang membatalkan wuduk Okey, ni dia kata kalau dah batal wuduk, dia nak ajar kita kalau dah batal wuduk, apa perkara yang kita boleh buat dan apa yang tak boleh buat bila dah batal wuduk. Okey. Ustazah suka nak ingatkan kat kamu. Sebenarnya Ustazah selalu dengar ni. Makan batal wuduk ke tidak? Cuba jawab. Kalau makan batal wuduk ke tidak? Cuba jawab. Tak. Betul ni. Kalau minum air sirap batal wuduk ke tidak? Tak.
Tak. Wah, betul ya? Okey, maksudnya kamu faham. Sebab Ustazah heran antara di kalangan kawan-kawan kamu jugalah, kan? Antara murid dalam kalangan murid-murid Ustazah jugalah. Selalu tanya. Lepas rehat dia dah ambil wuduk sebelum rehat, lepas tu lepas rehat Ustazah nak baca Quran, nak pergi ambil wuduk lagi. Tadi kan dah ambil wuduk. Tadi saya makan, dia kata. Waktu rehat saya makan. Kenapa? Kan? Kalau makan pun kenapa? Dia beranggapan kalau makan batal wuduk. Ataupun tak makan, minum je. Minum, tapi saya minum air manis. Minum air manis pun dia kata batal wuduk. Sebenarnya tak batal. Makan ke minum ke tu tak batal wuduk. Bukan perkara macam tu yang batalkan wuduk. Okey, jangan tanya kat Ustazah lepas ni, Ustazah boleh tak saya nak ambil wuduk tadi saya dah minum air manis, nak kena. Okey, kita tengok yang, tak apa kita fokus dulu dengan modul ni. Okey, dia kata dalam perkara ini bermaksud sudah tidak berwuduk, maksudnya wuduk dah batal ataupun tidak suci lagi untuk melakukan perkara-perkara berikut. Maksudnya bila dah tak ada wuduk, boleh tak nak buat ni? Yang pertama, memegang Al-Quran. Nak pegang Al-Quran. Boleh tak ada wuduk? Tanpa wuduk kita pegang Quran. Boleh ke tidak? Tak. Ya, tak boleh. Betul, tak boleh. Tak boleh pegang Al-Quran tu, tak boleh pegang. Sebab tak ada wuduk. Allah kata kalau nak pegang, nak sentuh Al-Quran mesti suci. Suci tu apa? Mesti berwuduk. Okey, kalau nak baca boleh tak nak baca? Saya tak ada wuduk tapi saya nak baca je. Saya tengok dari jauh je saya baca, saya tak pegang pun. Boleh tak? Boleh tak Akilah? Boleh. Kalau nak baca boleh, baca tanpa berwuduk boleh. Tapi kalau hadas besar, dia haid contohnya, baca pun tak boleh. Baca tak boleh, pegang lagi lah tak boleh. Tapi kalau hadas kecil, contohnya kentut saja, kemudian tak ada wuduk, baca boleh. Tetapi nak pegang, nak sentuh, nak angkat Quran tak boleh. Sebab tu kamu, sebab tu sebelum kita selalunya kalau waktu baca Al-Quran di sekolah, sebab tu suruh pergi ambil wuduk dulu. Pastikan pergi ambil wuduk dulu. Tapi kalau masa kat ni saya kata kamu dalam keadaan dah berwuduk dah, tak batal-batal pun. Pagi-pagi dekat rumah dah mandi, kemudian kamu solat subuh, dah ada wuduk, kamu solat subuh, kemudian kamu bersiap pergi sekolah. Di sekolah waktu pertama atau waktu kedua, masa awal-awal lagi tu, waktu Al-Quran. Jadi kalau masih ada lagi wuduk, tak perlulah pergi ambil wuduk dah kan. Walaupun tempoh lama tapi dia tak ada kencing, dia tak masuk tandas pun. Tak kencing, tak buang air kecil, tak buang air besar. Dan dia tak terkentut pun. Dan dia tak sentuh siapa-siapa yang bukan muhrim. Contohnya, tapi dia salam ayah tadi, nak pergi sekolah dia salam ayah. Dia perempuan, dia salam ayah. Tak apa, tak batal. Tapi kalau dalam perjalanan tu naik bas ramai-ramai, dia tersentuh kulit kawan dia. Kawan yang lain jenis lah, lelaki dengan perempuan kan tersentuh kulit. Terkena kulit ni, kalau terkena baju je tak apa, tak batal. Tapi kalau terkena kulit, tu batal. Tapi kalau memang yakin datang naik kereta, tak ada ramai-ramai jumpa orang, kemudian memang tak ada buang air apa lagi, tak kentut, tak apa, on je lah terus baca Quran, pergilah ambil je Quran tu. Kena yakin. Jangan kata setiap kali nak baca Quran je kena pergi ambil wuduk. Setiap kali baca Quran je kena pergi ambil wuduk. Lepas tu lambat masa Ustazah kan. Okey. Yang pertama, memegang Al-Quran. Nak pegang tak boleh kalau tak ada wuduk. Yang kedua, bersolat. Solat confirm lah. Nak solat kena ada wuduk dulu. Kalau tak ada wuduk tak boleh solat. Tapi misal kata kamu baru solat maghrib. Maghrib kan sekejap je masa dia. Kamu solat maghrib, lepas tu kamu baca Quran, mengajilah kamu baca Quran dengan mak ayah kamu ke siapa lah. Baca Quran, okey habis. Lepas tu duduk sekejap, tiba-tiba dah masuk azan isyak dah. Wuduk ada lagi tadi.
dah baca Quran tadi pun masih ada wuduk kan. So wuduk waktu solat maghrib tadi tu masih ada lagi, tak kentut, tak apa benda lagi pun. Jadi boleh terus je tunaikan solat Isya, ya boleh. Selagi ada wuduk. Tapi kalau dah batal wuduk, kalau dah batal kena ambil wuduk semula ya. Kadang tengah-tengah solat. Tengah solat tiba-tiba rukuknya terkentut. Allah. Batalkan solat tu, kena keluar daripada solat tu dan ambil wuduk semula barulah boleh solat. Okey, tu yang perkara kedua yang tak boleh buat lah. Yang ketiga, bertawaf di Kaabah. Ini bagi orang yang menunaikan haji dan umrah. Dia ada ibadah tawaf namanya. Tawaf tu apa dia? Mengelilingi Kaabah. Ya, orang tu dia kelilingi Kaabah 7 kali, itu namanya tawaf. Kena berjalan pusing Kaabah, keliling Kaabah. Okey, sambil berjalan tu adalah zikir dia, labbaik Allahumma labbaik. Okey, pastikan kalau nak buat tawaf ni dia mesti dalam keadaan berwuduk. Dalam keadaan berwuduk, okey. Sebab dia Kaabah kan, kalau tengok kat gambar ni macam kecil je, Kaabah tu besar ya. Perjalanan dia tu nak kena pusing tu, kalau kamu dekat dengan Kaabah tu, sikit lagi lah perjalanannya tu macam pendek lah sikit. Tapi kalau orang ramai, orang buat haji kan selalu ibu-ibu kan, jutaan pun ada, ramai, kadang tak dapat pun dekat dengan Kaabah, kena jauh, jadi pusingannya jadi jauh. Pusing Kaabah tu jauh. Yang tak tahan wuduk tu kadang terbatal ya. Bila terbatal kena keluar, kena pergi ambil wuduk dulu ya. Okey. Masa ni penting kamu bawa botol tadi. Kan botol yang berisi air, sebab kamu nak, kalau macam dekat Mekah lah kan. Kamu nak pergi cari tandas dulu. Satu tempat tu jauh kan. Di masjid tu besar, dia nak pergi cari tu. Kadang kita tak tahu tempatnya, dah sesat-sesat darat lah. Ya. Kalau ada wuduk, ada botol tu, boleh terus ambil wuduk menggunakan air dalam botol tadi. Senang. Batal je, ambil wuduk baru. So terus sambung balik. Terus dia tawaf balik semula. Okey. Jadi kena jaga wuduk. Okey, ini perkara yang tidak boleh dilakukan tanpa berwuduk. Ingat tu ya, tanpa berwuduk. Apa dia? Pegang Al-Quran, bersolat, tawaf. Ini tak boleh tanpa wuduk. Kena ada wuduk baru boleh buat. Okey, skip dulu dah. Seterusnya, baru masuk perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Apa dia perkara yang membatalkan wuduk? Yang tadi tu, makan batal ke tak batal kan? Okey, kita tengok. Yang pertama, keluar sesuatu benda sama ada daripada kubul atau dubur. Apa dia kubul dubur ni? Tahu tak apa kubul dubur ni? Kubul ni bahagian depan ke bahagian belakang? Cuba khabar kat Ustazah. Depan. Okey, bagus. Amira tadi ya? Okey, dubur bahagian depan ke bahagian belakang? Belakang. Ya, dubur bahagian belakang. Kubul bahagian depan, tempat keluar kencing. Ya, dubur bahagian belakang, tempat keluar kentut. Kan? Okey. Jadi ada keluar sesuatu, keluar je apa-apa. Apa dia nak keluar tu? Contohnya apa? Kentut. Buang air kecil, kencing lah tu. Dan air besar, najis kita. Ataupun keluar haid, keluar sesuatu. Haid ni, kalau haid ni keluar apa? Keluar darah lah, darah haid kan. Kemudian keluar mani, air mani. Nifas pun darah juga. Nifas dan wiladah sama jugalah, dua-dua darah. Haid, nifas, wiladah adalah darah, tapi berlainan jenis dia lah. Sebab-sebab dia tu lain. Okey, kalau haid dia keluar setiap bulan. Nifas ni dia keluar selepas bersalin. Kalau wiladah tu dia keluar semasa bersalin. Baby keluar bersama dengan wiladah tu sekali, dengan darah wiladah. Dia keluar semasa bersalin, itu sekali bersama-sama dengan baby.
Kalau nifas selepas bersalin. Baby dah keluar elok apa semua. Okay, dia macam bersambung lah wiladah dengan nifas tu. Tapi dia lain-lain jenisnya. Okay. Itu perkara yang membatalkan wuduk. Iaitu yang pertama, keluar sesuatu daripada kubur ataupun dubur. Okey, seterusnya yang kedua. Yang kedua ni, tidur yang tidak tetap punggung. Macam mana tidur tak tetap punggung ni? Tidur tak tetap punggung, tidur. Kalau kita baring, tetap tak punggung kita? Tak tetap kalau kita baring terangkat punggung kita tu tak tetap. Kadang-kadang kita tidur melontang, tiba-tiba udah bangun-bangun dah mengiring, dah peluk bantai sana, dah mengiring ke kiri, lantas jatuh bawah katil pun ada. Okey, itu kalau tidur tidur baring tak tetap punggung. Macam mana tidur yang tetap punggung? Ada ke tidur yang tetap punggung? Cuba khabar Pak Sultan, siapa tahu tidur yang tetap punggung macam mana? Duduk. Ya, Balkis, betul. Tidur duduk. Dia mengantuk sangat dalam sambil dia duduk tu, duduk atas kursi. Bila kita duduk, punggung kita dah terimpit. Kan? Dia dah dia macam dah tetap lah. Itu tetap namanya. Dia dah terimpit, dia tak gerak dah. Kalau tidur sambil duduk, itu tak batal wuduk. Tak batal wuduk. Tapi tengok juga, kalau tidur sambil duduk pun dia punya tersengguk tu, sengguk sini sampai terjatuh ke bawah, itu dah lebih melampau dah tu, terangkat-angkat punggungnya. Itu tak jadi. Okay, selalunya orang yang tidur tetap punggung ni kalau dia macam mamai-mamai sikit kan, dia cepat tersedar lah, dia tak betul-betul tidur tak lena, tak nyenyak sangat. Tapi kalau orang yang tidur nyenyak sangat tu, bom meletup baru dia sedar, itu habis dah lah dia punya wuduk. Okay, yang pastikan tetap punggung, barulah tak batal wuduk. Kalau tak tetap punggung, memang batal wuduk. Yang senang cerita, tidur je batal lah wuduknya. Okay, kalau dalam kereta contohnya, memang dia tak bergerak, dia tidur tegak macam tu je. Jadinya bila kona pun dia tak terangkat pun punggung dia. Kona kiri, kona kanan, punggung dia tak terangkat, masih tetap lagi. Okey, yang tu tak apa. Yang tu sah lagi wuduk dia, boleh pakai lagi. Singgah masjid terus mayang. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, perkara yang membatalkan wuduk, apa dia? Bersentuh kulit. Kulit. Kalau baju ni kain, tak jadi. Kalau bersentuh baju, bersentuh dengan kain, wuduk dia masih ada, masih sah. Tapi kalau bersentuh kulit, kulit tangan kan, kulit pipi ke kan, tersentuh ke, okey, bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Bukan mahram ni maksudnya apa? Yang bukan mahram. Kalau mahram tu yang haram kita kahwini lah yang mahram. Kalau bukan mahram maksudnya yang boleh kita kahwini. Kita boleh kahwin dengan dia. Walaupun kita tak nak kahwin, bukan nak kahwin dengan dia, tapi maksudnya hubungan kita dengan dia tu membolehkan kita berkahwin. Tapi kalau yang tak boleh kahwin, contoh dengan ayah sendiri, dengan ayah tak boleh kahwin. Itu mahram. Kalau bersentuh kulit dengan ayah, salam tangan ayah, cium ayah, tak batal wuduk. Sama dengan abang juga. Salam tangan abang, salam adik, cium adik baby kamu yang lelaki, kalau kamu perempuan lah, yang lelaki cium adik perempuan baby tu, tu tak batal wuduk. Adik beradik tak batal, mak ayah pun tak batal, atuk nenek pun tak batal. Okey. Mahram ialah individu yang haram dinikahi. Itulah. Kemudian selama-lamanya, tak boleh memang selama-lama tak boleh kahwin dengan mak ayah kita. Kemudian dan tidak batal wuduk jika bersentuhan dengan mereka. Itulah maksudnya. Bersentuh kulit tanpa lapik. Kalau ada baju,
berlapik kalau tak ada baju tu. Kulit ni. Biasa tu kulit yang terdedah lah tangan kita kan. Muka tu sekarang. Tapi sekarang muka pun kita dah pakai face mask kan. Dah kurang lah sikit terdedahnya tu. Tangan lah selalunya kita pegang-pegang-pegang tersentuh kawan. Tersentuh kulit dia. Ya, batal wudu. Kalau tak kalau tersentuh ada lapik, ada baju ke apa ke, tak batal wudu. Okey? Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, hilang akal. Hilang akal ni apa dia? Ya. Sebab mabuk, pitam, sakit ataupun gila. Mabuk tahu mabuk? Orang mabuk ni dia hilang akal sebab tu dia jalan toyong hayang, akal dia dah hilang. Ya, dah tak boleh nak kawal diri sendiri dah. Dah akal dia dah tak ada. Tu orang mabuk. Mabuk tu sebab dia minum arak. Ya. Okey, kemudian pitam. Pitam ni apa? Pengsan. Ya. Orang pitam ni dia tak sedar dah, dia dah hilang akal dah, sebab tu dia boleh pengsan, dia boleh jatuh kat mana-mana. Kan? Kalau dia sedar, maksudnya kalau dia masih ada akal, dia tak ada nak tidur atas jalan kan, nak tidur atas tanah, tak adanya. Okey, sebab itu orang pitam ni dia dah hilang akal. Okey. Dan seterusnya sakit ataupun gila. Ada orang yang dia memang sakit mental ataupun kita sebut gila lah kan. Dia mental dia. Ada time tertentu je dia datang penyakit dia tu, dia jadi gila. Dia kadang tak gila sepenuhnya. Tapi kalau ada orang yang gila sepenuhnya tu memang lagilah tak ada wuduknya kan. Ya. Ada orang yang berpenyakit tu, time dia sihat, dia berwuduk time dia sihat. Okey, wuduk dia ada, kemudian tiba-tiba dia datang penyakit gila dia, mental dia tu datang, time tu dia wuduk, kalau misalkan dia ada wuduk dia terbatal ya. Kalau orang pitam pun dia dah ada wuduk, tiba-tiba dia pengsan. Lepas tu dia sedar balik, dia nak terus mayang. Tak boleh sebab dia dah batal wuduk disebabkan dia pengsan tadi. Okey, itu contohnya. Itu perkara yang keempat ya, hilang akal. Seterusnya perkara yang kelima, dia tak banyak perkara yang batalkan wuduk ni, ada 5 je. Perkara yang kelima, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Mana tapak tangan? Ni tapak tangan. Ya, yang ni tapak tangan. Yang ni belakang tangan. Yang ni tak apa. Yang ni tak apa. Kalau sentuh kemaluan guna belakang tangan ni, terkena kat belakang tangan ni tak apa, tak batal. Yang batal kat sini dengan tapak tangan. Ya. Yang kata tapak tangan tu, ni lah perut tangan ni, tepi-tepi ni pun, ya. Tepi-tepi ujung-ujung ni pun sekalilah. Yang belakang ni saja yang boleh sentuh. Yang depan ni tak boleh. Buat apalah nak pergi sentuh kemaluan. Ida, contohnya kan, kadang-kadang kita tak terfikir. Contohnya, kamu dah ambil wuduk, tiba-tiba mak kamu kata tolong kakak tolong tukar pampers adik kejap. Adik dah baru mandi, sekejap dia kencing, pakaikan pampers adik kejap. Adik tu lari, bogey-bogey. Kamu kejar dia, nak pakaikan pampers kat dia. Dengan dalam keadaan tu, gurau-gurau tiba-tiba tepak, terkenalah dekat ujung jari ni, kemaluan dia. Batal wuduk. Batal. Walaupun tapak tangan yang ni, tapi dekat hujung-hujung ni dikira juga, dekat jari pun dikira juga. Perut jari ni pun dikira tapak tangan ya. Terpegang, batal wuduk kamu. Tapi kalau terkena kat belakang tangan, belakang sini, tak batal, tak apa. Ya. Okey. Ingat tu. Menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Batal wuduk. Ada 5 perkara yang batalkan wuduk. Lepas ni jangan nak tanya makan batal wuduk ke tidak. Tak ada masuk pun perkataan makan dalam kawasan batal wuduk ni ya. Ya, itu dia 5 perkara. Keluar sesuatu daripada kubur-dubur, tidur, tak tetap punggung, kemudian sentuh kulit lelaki perempuan yang bukan mahram, kemudian hilang akal, last sekali sentuh kemaluan dengan tapak tangan. Tapi kalau pakai sarung tangan, macam doktor-doktor pakai sarung tangan kan, dia nak merawat, dia sentuh kemaluan orang. Okey, itu tak apa, macam nak lelaki nak bersunat kan, budak-budak lelaki nak pergi bersunat, berkhatan.
Doktor tu dia dah ada wuduk. Dia dah ada wuduk, lepas tu kamu masuk bilik dia, nak sunat, okey. Dia pakai sarung tangan dia, kemudian dia khatankan kamu, dia sunatkan kamu. Lepas tu dah sudah, dia pun boleh terus je solat. Sebab wuduk dia masih ada lagi sebab dia guna pelapik kan, dia guna sarung tangan. Tapi kalau dia tak pakai sarung tangan, dia sentuh dengan tapak tangan dia, dia batal lah wuduk dia. Okey, boleh faham ni? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah. Kita tengok seterusnya ada apa lagi. Perkara makruh wuduk. Seterusnya tajuk dia ialah perkara yang makruh ketika wuduk. Makruh ni apa maksud makruh? Makruh bermaksud perkara yang dilakukan tidak berdosa. Tak berdosa, bukannya haram. Kalau haram dosa. Yang ni makruh, dia buat tak berdosa. Dan jika ditinggalkan dapat pahala. Tapi kalau tak buat dapat pahala. Tu makruh. Kalau buat tak ada apa-apa, tapi kalau tak buat dapat pahala. Dia terbalik dengan sunat. Kalau sunat buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Macam tu. Tapi makruh buat, kalau buat tak ada apa-apa, tapi kalau tak buat dapat pahala. Dia terbalik dengan sunat. Okey. Kita tengok apa dia perkara-perkara makruhnya. Yang pertama, bercakap-cakap. Semasa berwuduk ni, tengah ambil wuduk ni, basuh muka, basuh tangan, boleh sembang kawan. Tadi kau dah basuh kaki belum? Panjang-panjang lah cakapnya kan. Jadi bukan tak boleh, dia makruh. Kalau kita nak yang makruh ke kita nak yang baik, yang sunat? Yang sunatnya tak payahlah bercakap-cakap. Kalau bercakap tu dia jadi makruh, walaupun tak berdosa, walaupun tak batal wuduk tu. Tetapi kalau kamu tak bercakap, lagi baik, lagi bagus. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, mendahulukan anggota kiri. Orang lain basuh tangan kanan dulu, dia pergi basuh tangan kiri. Orang lain basuh kaki kanan dulu, dia pergi basuh kaki kiri dulu. Ya? Kenapa basuh kaki kiri? Ya ke? Tak perasan lah, tak sedar, dah terbiasa. Ada orang macam tu. Jadi tak batal wuduk dia. Jangan kamu marah, adik kamu basuh kaki dia, kamu marah, batal wuduk kamu, ambil balik semula. Tak betul. Dia tak batal, cumanya tak kurang lah dari segi pahalanya kan. Basuh kanan tu adalah sunat. Sunat, dapat pahala sunat lah bila kita basuh kanan dulu. Tapi bila basuh kiri dulu, dia tak jadilah sunat. Dia lawan sunat ialah makruh, dia jadi makruh. Kalau makruh maksudnya kalau tak buat macam tu dapat pahala, tapi kalau kita buat tak ada apa-apa, tetap juga sah dia punya wuduk. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, berlebihan menggunakan air. Yes. Tu yang tadi tu kita belajar guna air dalam botol. Bila guna air dalam botol kita berjimat cermat kan, cukupkan air tu. Tapi bila pakai paip ni, setengah orang kadang seronok sangat pakai paip, buka air besar-besar. Buka besar-besar air paip tu, lepas tu basuh sampai lencun basah habis ni kan. Okey, itu dah tak berjimat. Bila tak berjimat tu berlebihan lah namanya, membazir. Membazir adalah saudara syaitan. Membazir kan saudara syaitan. Jadi jangan buat perkara membazir. Okey. Nabi berwuduk guna satu gayung je. Satu cebok je. Gunalah untuk berwuduk. Pastikan kalau guna air sedikit, pastikan air itu tidak menjadi mustakmal. Ingat tu mustakmal. Mustakmal tu air, kalau contoh kita basuh, kita guna satu gayung. Kita letak gayung kat depan kita, kita ambil, kita basuh muka, air tu masuk balik semula dalam gayung tu. Itu dah jadi mustakmal. Itu tak boleh juga. Kena pandai guna. Macam air botol tadi kan, pastikan air tu tak masuk balik semula dalam botol tu. Merecik-recik masuk balik air dalam botol tu, itu dah jadi mustakmal. Okey, pastikan dah tuang, botol tu tak jauh-jauh dulu, baru kita basuh. Supaya tak merecik masuk balik dalam botol. Okey. Okey, tak boleh kita membazir air. Berlebihan menggunakan air adalah makruh. Yang keempat, mengelak air wuduk pada anggota wuduk. Yang keempat ni.
kalau kamu rasa nak lap, kamu tak payahlah lap dekat anggota wuduk. Contoh kamu dah basah-basah kan, kamu lap dekat anggota wuduk tak payahlah lap. Ya, dia makruh. Tapi kalau kamu buat, tak ada apa. Tetap sah wuduk kamu, tak jadi masalah. Okay, kenapa? Apa, kita supaya biar dia kering sendiri. Tapi macam Ustazah pun macam, sebab nanti nak pakai telekong habis, telekong basah. Ustazah kan, itulah Ustazah pun lap-lap juga sikit-sikit. Tapi tak lap semualah. Ya. Okey. Mengelak air adalah makruh. Seterusnya, yang kelima. Meminta orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Ya. Tanpa keuzuran tu maksudnya apa? Tanpa ada apa-apa penyakit, tanpa ada apa-apa kesakitan. Tak boleh lah. Itu namanya pemalas. Ya, pemalas yang amat-amat. Nak ambil wuduk pun boleh orang lain pula yang ambilkan kat dia. Ya. Dia senang lenang aja, tenganga je orang lain basuhkan tangan, orang lain basuhkan kaki. Okey. Tu makruh. Walaupun boleh, ya, harus boleh sah wuduk dia. Tapi hukum dia makruh. Makruh bila dia tak buat macam tu maksudnya dah lagi baguslah kan. Sebaiknya kita ambil sendiri. Melainkan kita dah tak larat sangat orang sakit. Pernah tengok orang sakit dah terlantar, tak boleh bergerak tu, tapi kita solat mata dia boleh klik lagi. Dia kena solat gunakan mata kan. Okey, jadi caranya kita lah yang ambilkan wuduk. Contohnya orang tu lumpuh kan. Dia tak boleh gerak sangat. Okay, kita yang sihat ni boleh tolong ambilkan wuduk. Kita yang sapukan muka dia. Kita bacakanlah niat. Ya. Lepas tu kita yang basuh tangan dia. Sapu ratakan air. Okay, tu boleh. Okay. Jadi kalau sihat walafiat segar buka, tiba-tiba nak suruh orang lain yang ambilkan wuduk untuk dia, itu melampau namanya. Itu makruh ya. Dia termasuk dalam makruh sebab tak ada apa-apa penyakit tanpa ada keuzuran. Tapi kalau dia ada keuzuran, boleh, harus. Okay. Inilah dia perkara-perkara makruh berwuduk. Perkara makruh dalam wuduk. Yang ni selalu kamu buat kot, cakap-cakap ni. Sambil-sambil wuduk boleh bersembang. Ya. Okay, boleh faham ni setakat ni tajuk ni? Bahagian ni, boleh faham tak? Alhamdulillah. Ya, bagus. Dah selesai. Dia dah masuk bahagian latihan. Okey, kamu boleh buat latihan ni nanti ya. Kamu buat lepas ni, kamu terus buat. Okey, latihan pertama, susun dengan betul niat wuduk. Susun balik semula lah. Tulis kat dalam kotak-kotak bawah ni. Ya, kalau dia tak faham tanya ya. Tulis semula dalam kotak-kotak bawah ni. Yang mana satu ni dah bagi jawapan kat atas ni, pilih. Okey. Kemudian tulis semula lafaz niat wuduk dan maksudnya. Tulis balik semula. Tulis balik semula. Mana-mana pun boleh. Yang nak niat pertama pun boleh, niat kedua pun boleh. Nawaitu wuduk lillahi ta'ala pun boleh. Nawaitu rafa'al hadasi asghari lillahi ta'ala pun boleh. Mana-mana. Okey. Dah. Itu muka surat pertama tentang wuduk sahaja. Latihan pertama. Tentang niat wuduk sahaja ya. Okey, kita tengok pula latihan yang kedua. Latihan kedua. Rukun wuduk mempunyai, saya cakap banyak kali tadi, ada berapa rukun wuduk? Ada berapa perkara? Bagus. Okey, tulis kat sini jawapannya. Kemudian, padankan gambar rajah yang betul tentang rukun wuduk. Okey, tengok gambar dia betul. Mana satu gambar yang betul. Kan? Ni basuh kaki yang mana? Apa lagi? Berniat yang mana, basuh tertib yang mana, basuh muka yang mana, ikut koma lah, koma padan kan. Okey, ini latihan kedua. Seterusnya kita tengok latihan ketiga, jawab jawapan dia. Okey, pilih jawapan yang betul. Kamu bulatkanlah A ke B ke C ke D, jangan banyak-banyak, satu sahaja ya. Wuduk ialah apa dia? A ke B ke C ke D. Ya. Kamu pilih jawapan yang betul.
Seterusnya nombor 2, apakah hukumnya jika seorang tu mengambil wuduk sambil bercakap-cakap? Tadi sudah cover dah apa hukum dia. Sunat ke, wajib ke, makruh ke, harus kan? Kamu bulatkanlah dekat jawapan. Kemudian yang ketiga, berkumur-kumur adalah perkara apa? So apa dah cover tadi, perkara wajib ke, harus ke, haram ke, sunat. Perkara apa? Kemudian yang keempat, perkara yang membatalkan wuduk ada berapa? Tadi boleh tengok balik. Nota muka surat yang sebelah dia tu. Boleh tengok balik ada berapa perkara yang batalkan wuduk. Tadi sudah cover dah. Ada berapa kan? Okey. Kamu jawab soalan tu. Seterusnya, soalan kelima. Di bawah ini adalah semua perkara-perkara yang boleh membatalkan wuduk kecuali apa dia? Tidur dalam keadaan dua punggung tidak tetap, batal tak wuduk. Kedua, keluar sesuatu dari kubur dan dubur, batal tak wuduk. Melebihkan had yang wajib ketika basuh anggota wuduk. Maksudnya kalau basuh takat siku dia lebihkan sikit. Basuh takat buku lali dia lebihkan sikit. Dia lebihkan sikit, bukan banyak, lebihkan sikit. Okey, batal tak wuduk. Bersentuh tapak tangan dengan kemaluan manusia. Batal tak wuduk. Dia kata kecuali yang tak batal, yang mana satu? Okey, kamu pilih jawapan dia. Di bawah ini adalah antara hikmah berwuduk. Hikmah. Kecuali juga, maksudnya pilih yang bukan hikmah lah. Menjaga kebersihan, mendekatkan diri kepada Allah, menjauhkan diri dari perkara daripada najis, menghalalkan menghindarkan diri daripada gangguan syaitan. Kamu pilih hikmah dia yang bukan hikmah, yang kecualinya, yang nampak ni kecuali ya. Yang mana satu? Okey, latihan keempat. Tulis batal atau tidak batal. Dalam kotak ni tulis batal ke tak batal. Akil terkentut. Ideal terkentut. Batal ke tak batal. Tulis kat dalam kotak ni. Aisyah memegang tangan bapanya. Batal ke tak batal. Nenek pingsan selepas berwuduk. Batal ke tak batal wuduk nenek tu. Tulis kat sini. Nabil tersentuh tangan sepupu perempuan. Sepupu. Ya, sepupu ni mahram ke tak mahram ni? Sepupu, ingat ya, sepupu boleh kahwin. Boleh kahwin maksudnya bukan mahram. Okey ya. Nabi tersentuh tangan sepupu perempuannya, maksudnya dia boleh berkahwin dengan sepupu dia tu. Batal ke tak batal wuduk dia? Okey, seterusnya apa tu? Amira. Amira termakan dan terminum. Pula kan. Tak sengaja lah gunanya. Kalau sengaja pun batal ke tak batal wuduk dia tu. So cakap tadi makan minum batal tak wuduk. Okey, seterusnya. Syakirin tertidur dalam keadaan meniarap. Tahu meniarap? Meniarap tu rangkut bawah, punggung duduk di atas. Bukan tetap punggung lagi, punggung memang tenganga dah. Ya, dia kentut ke dia apa tak sedar dah. Okey. Batal ke tak batal wuduk dia? Dia tidur meniarap. Okey, kamu jawab dalam latihan ini. Okey, seterusnya. Ada berapa latihan ni? Ini dah latihan kelima. Nyatakan sama ada perkara di bawah batal wuduk ataupun makruh wuduk. Batal ke makruh? Kamu tulis dalam kotak ni, batal ke makruh? Contoh pertama, tidur yang tidak tetap punggung. Batal ke makruh? Kemudian memulakan basuhan anggota kiri macam tadi lah. Dia start dari kiri. Orang mula start kanan, dia mula start kiri. Batal ke makruh? Okey. Bercakap, tengah-tengah wuduk dia bercakap, sembang. Batal ke makruh wuduk dia? Kemudian menyentuh kubul dan dubur dengan tapak tangan tanpa penghalang, tanpa ada lapik. Tak pakai sarung tangan, tak kena apa-apa, terus je dengan tapak tangan dia kena. Batal tak wuduk dia? Batal ke makruh je? Okey. Berlebihan menggunakan air, dia buka air besar-besar, seronok sangat ambil wuduk ya. Main ayul namanya, main ayul. Batal ke ataupun makruh je? Seterusnya, bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Batal ke makruh? Seterusnya, meminta
orang lain membasuhkan anggota wuduk tanpa keuzuran. Dia malas basuhkan tangan aku, basuh kaki aku, contoh kan. Batal ataupun makruh je bentuk dia tu. Okey. Seterusnya, hilang akal sebab mabuk ataupun pengsan. Hilang akal. Kamu tuliskan kat sini batal ataupun makruh. Okey, seterusnya ada lagi latihannya. Banyak latihan ya. Latihan 6, apakah hukum pada permasalahan wuduk di bawah? Kamu tulis hukum ya. Ingat bila sebut hukum sama ada wajib, haram, harus, sunat, makruh ataupun batal, sah. Ya, itu hukum. Okey, adakah diwajibkan dengan membasuh 3 kali basuhan? Wajib ke basuh 3 kali? Kamu jawab kat sini. Apa hukum dia? Kalau kata wajib, cakap wajib. Kalau kamu kata tidak, tapi sebutkan apa hukum dia. Tidak, sunat. Ianya adalah sunat ataupun tidak, ianya adalah makruh. Ikutlah kan. Okay. Kedua, adakah solat sekiranya adakah batal solat kot sekiranya tidak membasuh anggota sunat seperti membasuh telinga? Ni soalan ni kamu betulkan ya. Adakah batal ya? Adakah batal solat sekiranya tidak membasuh anggota sunat seperti membasuh telinga? Dia masa wuduk tu dia tak basuh telinga dia. Lepas tu dia pergi solat. Batal tak solat dia? Okey. Kalau batal kenapa? Kalau tak batal ataupun sah solat dia kenapa? Okey. Yang ketiga, adakah sah wuduk dengan menggunakan air kelapa? Air kelapa sah tak wuduk guna air kelapa? Ayonyo. Orang Perak kata ayonyo. Boleh ke wuduk dengan ayonyo? Sama dengan wuduk dengan air sirap lah. Wuduk dengan air kopi, sah ke tak? Boleh ke tidak sah ataupun tidak? Jawapannya kena tulis sah ataupun tidak. Okey, seterusnya. Bagaimanakah cara yang betul ketika menyapu air wuduk di bahagian kepala? Bagaimana caranya? Kamu tulis kat situ. Kena sapu macam mana? Sapu semua kepala ke? Sapu bahagian kepala ke? Nak sapu dekat mana? Kat belakang kepala ke? Kat tengah-tengah ni ke? Ataupun kat ubun-ubun ni? Ubun-ubun kat depan ni? Okey. Kamu tulis je caranya macam mana ya? Okey. Terima kasih semua. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan pula buat latihan yang Ustazah bagi tu ya. Buat latihan dalam modul tu. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum semua. Ustazah. Sama-sama.